tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita, kita mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Kata pengarang rahimahullah taala, kelebihan berjalan kaki ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatawatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Artinya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni bukan nama dia. Nama dia yang betul adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ada lebih kurang 28 riwayat berkaitan dengan nama dia. Yang paling kuat adalah Abdurrahman. Kenapa ulama-ulama berselisih pendapat tentang nama sebenar dia? Kerana perkataan Abu Hurairah tu. Hirrah ni maknanya kucing, anak kucing. Abu Hurairah maknanya bapa kucing. Bukan bapa, pak kucing. Macam kita panggil pak belang untuk rimau. Tapi dia bukan bapa pada rimau tu. Dia digelaran. Sebab apa panggil pak kucing? Sebab dia minat sangat dengan kucing. Dia main ceramah, dia bawa kucing. Sebab dia punya ni besar, dia bawa kucing dalam ni, dia duduk main. Nabi tanya siapa bawa kucing main masjid? Dia kata saya lah bawa kucing. Nabi kata kat dia, sebab hang minat sangat kucing, aku bagi gelaran hang Abu Hurairah. Dia punya suka gelaran hak Nabi bagi tu. Dia pergi canang rata kat semua orang.
Abu Hurairah, Nabi bagi kat aku, Nabi bagi kat aku, Nabi bagi aku. Dia punya seronok ni sampai orang pun tak tahu nama betul dia apa. Dia suka sangat dengan gelaran hak Nabi bagi. Ada bila orang dengar macam tu, orang pakat main pula. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagilah kat saya juga satu gelaran. Saya pun nak juga. Bagilah apa-apa pun tak apa, apa pun tak apalah. Saya syok. Sebab depa sahabat-sahabat ni, depa suka dengan gelaran hak Nabi bagi. Saya kalau tuan-tuan baca dalam riwayat, dalam hadis, dalam sirah, kita akan ketahui bahawa para sahabat Nabi ni mereka adalah orang yang sangat manja dengan Nabi. Semua benda lah. Orang gelaran, nak gelaran. Anak sakit jumpa Nabi. Orang marah dia jumpa Nabi. Ada isu berkaitan pemilikan barang, siapa nak jadi tentu barang ni, jom kita jumpa Nabi lah. Semua kira Nabi ya. Anak demam pun jumpa Nabi. Nabi pergi usap nak tahni anak pun jumpa Nabi. Anak bapa ni Nabi bagi nama pun Nabi. Semua benda ni bab Nabi ni, mereka sangat macam suka dan ambil berat dengan gelaran. Macam pagi ni gelaran lah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang suci daripada rumah kemudian jalan kaki ke masjid, baik, maka setiap langkahnya dikira ibadah. Satu langkah menggugurkan dosa, dan satu langkah lagi meninggikan darjat. Ada beberapa syarat yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat ampun dosa dan ditingkatkan darjat. Syarat dia adalah ada dua. Satu, ambil wuduk dekat rumah siap-siap. Ini antara kelebihan yang besar. Jadi kita ingatlah, start daripada hari ini, kalau kita nak main masjid, kita nak main surau, kita ambil wuduk siap-siap. Kerana orang yang ambil wuduk dekat rumah ni, bila dia jalan, setiap perjalanan dia tu dikira. Kalau kita tak ambil wuduk, maka benda tu tak dikira sebab dia ada syarat dia. Saya ambil dah wuduk ustaz, masa dah turun motor, duk jalan, suami pegang tangan saya, bantai pula, geram betul dekat suami. Tak apalah, bukan kita ambil dah, lepas tu terbandai, lepas tu ambil balik, tak apa, insya-Allah hasil pahala. Jangan tarik tangan bila suami pegang tangan. Abang ni, ayo kau ada ambil wuduk lah. Macam ambil wuduk kena bayar 15,000. Macam wuduk lah kena pergi Jordan ambil wuduk. Masjid surau kat rumah semua ada tempat wuduk je. Bila dia pegang tangan kita daripada pegang tangan perempuan lain. Tak apa abang pegang dia. Yang pegang tangan perempuan lain tak pegang. Saya ambil wuduk tak apa. Batal lah, batal. Tapi insya-Allah hasil pahala juga. Sebab kita dah ambil. Sama macam ambil wuduk untuk tidur. Ambil dah wuduk untuk tidur, duduk atas katil lah, tidur, sembang dengan suami pegang tangan lah, apalah, batal dah wuduk, batal ya. Tapi kata ulama, masa kita tidur malam tu pun batal dah wuduk. Tapi syarat dia kita ambil je pada permulaan tu, insya-Allah Allah kekalkan pahala sampai ke hujung. Sebab kita dah tidur, kita mana tahu jadi apa masa kita tidur. Maknanya wuduk tu dia sementara awal tu je, lepas tu kita pun tak tahu jadi apa dengan wuduk kita. Hasil pahala juga. Syarat dia kita ambil je wuduk tu, sama macam kita nak jalan di masjid, kita ambil. Yang kedua adalah jalan kaki ke masjid. Baik, kalau kita kekalkan hadis ni, maknanya orang yang naik motor main masjid ni tak ikut sunnah lah. Siapa yang tak ikut sunnah, maknanya termasuk dalam hadis yang Nabi SAW sebut, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah yang tak ada di zaman Nabi SAW, maka jadi bid'ah masuk neraka.
Boleh faham kau tu? Tak boleh. Jadi jalan kaki ke masjid dapat pahala dia. Ustaz, rumah kami jauh-jauh. Kita kalau duduk bawah flat tak apalah jalan kaki. Flat tingkat 3, surau tingkat 4, surau tingkat 5, bolehlah turun lift jalan kaki. Kalau kita duduk di masjid surau ni, kadang terlambat nak naik kenderaan. Jadi kami tak dapatkan hasil ke pahala tu. Kita mai dia masjid, ambil wuduk je. Perjalanan kita tu dikira macam mana Ustaz? Boleh tak? Habis kalau kami naik motor ni dikira macam mana? Setiap kali tayar pusing ke, kami dapat pahala. Kalau dia tu OKU, sedap lah Ustaz, pahala dia banyak awak. Sebab tayar dia 4, kami motor tayar 2. Boleh faham betul? Kalau macam tu, dia tu lori 18 tayar tu, dengan tayar spare 2, 20 pahala dia dapat. Kami 2 ya Ustaz, kami kena jadi sotong pun bawa banyak. Payah tak? Kita main je. Allah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia akan kira pahala kita sesuai dengan keadilan Allah Ta'ala. Hamai dengan kereta ke, hamai dengan motor ke, hamai dengan apa ke, tak payah bincang kenderaan. Hamai je semayang, ambil wuduk siap-siap, Allah beri pahala. Sekarang motor kereta lah, tuan-tuan tak tahu 10 tahun lagi ada skateboard angin ke? Tok Imam naik skateboard angin tu, main kot ni, main kot atas, masuk dalam ni, lempak skateboard tu, terus takbir Allah Akbar, semayang apa lagi balik naik skateboard balik rumah, balik rumah. Apa tu macam nak kira pula? Tayar pun tak ada, main angin saja apa tu. Lalu kan ada pakai, dia pakai apa tu, pakai bag macam GrabFood tu, tapi angin. Ada luar negara tu, dia hantar pizza dekat kawah naik gunung Everest tu, pakai benda tu. Orang naik gunung, dia pakai angin tu, dia terbang sampai dia tu, order food Grab mereka lah, Everest tu, gunung-gunung tinggi-tinggi ni, dia pergi hantar pizza lah, makanan semua, dia turun balik pakai angin, turun balik. Jadi boleh tak kita kata, ini kalau dia main-main yang pakai yang tu, pahala macam mana dia kira? Pening pahala kita, tak payah fikir benda tu semua. Allah bagi pahala, Allah tahu bagi pahala kita tu macam mana Allah nak bagi, Allah tahu. Baik, maka setiap langkah dapat pahala, dikira ibadah. Satu langkah digugurkan dosa, dan meningkat, satu lagi meningkatkan darjat. Ada 3 benda lah. Allah ampun dosa, bagi pahala, dan meningkatkan darjat. Apa yang kita faham daripada hadis ni? Orang yang selalu main masjid, pahala dia sangat banyak. Orang yang jarang main masjid, ada pahala tak banyak sangat. Setiap hari ulang alik ke masjid, hasil pahala. Tapi syarat dia untuk sembahyang lah, untuk menunaikan solat fardu, bukan untuk benda lain. Katalah hari tu kita main repair pipe ayam, tak dapatlah pahala tu. Tapi pahala repair pipe ayam dapat lah, pahala sembahyang tak dapat. Kok mana pun, jadi lebih jauh perjalanan, lebih banyak pahala. Katalah contoh, tuan-tuan, kata Ustaz Azhar nak Idrus kau nak main bulan 2 ni dekat Kedah, jadi kita ambil wuduk siap-siap daripada sini ke sana. Jadi sepanjang-panjang perjalanan kita dapat pahala. Ada forum Ustaz dekat mana? Masjid Abdullah Fahim atau Masjid Batu Kawan, jauh sana tu, naik jambatan kedua. Jadi panjangnya perjalanan tu, lebih banyak Allah ampun dosa kita. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, mereka bila main masjid, mereka akan langkah pendek, pendek sikit, tak langkah cepat. Sebab nak bagi dapat pahala yang banyak apabila main masjid, main surau. Kita ni sembahyang biasa pun main lambat lah, pendek cerah dulu jadi lambat gitu. Pendek boleh main awal, main lambat tak boleh pendek ya. Hadis di atas menggalakkan kita berwuduk di rumah sendiri, kemudian jalan kaki ke masjid, yakni tidak menunggang kenderaan jika masjid tidak jauh dari kediaman. Kerana berjalan kaki itu selain daripada dapat memberi kesihatan, ia juga dikira sebagai ibadah. Setiap langkah dikira ibadat, dan bumi kita menjadi saksi esok di akhirat. Kalau rumah kita boleh main secara jalan kaki yang dekat,
maka kita ambil lah lafaz matan hadis ni yang original, jalan kaki ke masjid. Kalau rumah kita duduk di lorong yang jauh, kita nak main jalan kaki makan masa, kita pun tak apa sihat, maka insya-Allah Allah tahu dah, Allah Tuhan yang Maha Adil, Dia akan bagi pahala selayak dengan usaha yang kita buat untuk dekat dengan diri kita dengan Allah. Sebab tu para sahabat untuk memilih jalan kaki ke masjid, pergi dan balik, walaupun rumah mereka jauh dari masjid. Dan ada sahabat pernah bercadang jual rumah yang jauh dan beli rumah dekat dengan masjid. Tetapi baginda SAW melarang. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kanat diyaruna na'iyatan minal masjid, fa'aradna an nabi'a buyutana fanaqtariba minal masjid, fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna lakum bikulli khutwatin darajah. Daripada Jabir bin Abdullah katanya, rumah kami jauh dari masjid, kami nak jual supaya kami dapat beli dekat dengan masjid. Maka Nabi SAW larang kami. Dulu orang suka duduk dekat masjid, sekarang orang tak mau duduk dekat masjid sebab mereka kata bising, susah, kami nak buat benda apa boleh. Oh ni masjid sekitar kita sini lah, kena komplain sebab khutbah Jumaat kuat, buka kat luar. Yang komplain tu orang perempuan, 3 orang perempuan, 1 lelaki. Saya duk fikir rajin pula babi komplain lah. Banyak pula masa pergi jabatan agama buat komplain. Saya tanya dekat masjid, kuat ke? Dia kata, ustaz kami tak buka luar pun. Speaker tepi tu untuk orang yang duduk tepi-tepi ni je. Rumah dia tu pun jauh, bukan? Kawan duduk tepi semayang pun dengar tak dengar. Rumah ni memang tak dengar. Jadi dilema pengurusan masjid ni. Habislah tak apa lah jabatan agama mai, dia pun dah terang apa semua, kawan tu balik dah. Mai pula 2-3 orang lain. Dia kata awak apa tak buka kuat, kami duduk rumah kami tak dengar. Masjid ni buka, masjid apa pelik sangat ni. Ada marah JK pula. JK kata kami serabut Ustaz, kami macam nak hentuk kepala kat dinding. Dah tak tahu tak layan siapa. Layan hang, sekali dia dimarah. Layan dia ni, hang marah. Kebanyakan hak report ni, ada non-Muslim ada report, ada. Tapi peratusan tu sangat sedikit. Hak biasa report ni kita lah. Kena-kena hak orang kita ni, dia tak tahu dia rimai kot, rasa terlalu kuat dengan masjid ke apa-apa. Jadi Nabi SAW kata kat mereka, jangan jual rumah hampa, jangan pindah dekat dengan masjid. Tang mana hampa ada, duk tang tu. Kalau hampa beli rumah baru nak cari dekat masjid, itu lain. Saja-saja nak jual rumah, nak susahkan diri nak beli tang ni pula, tak payah. Duk tang tu je. Kerana lebih jauh hang berjalan, lebih banyak pahala yang kita dapat. Tuan-tuan ingat dulu Kementerian Kesihatan ke siapa, dia buat tu jalan 10,000 tapak satu hari untuk kesihatan. Betul, banyaklah masjid-masjid, kampung-kampung yang buat macam trek, buat macam denai, jadi orang boleh jalan. Maknanya yang mendahului cadangan untuk kesihatan dengan berjalan ni adalah Nabi SAW. Katalah rumah kita tu satu jarak yang logik kita nak jalan, tak apa Ustaz, saya nak jalan juga, maka 2 benda lah kita dapat. Kesihatan pun dapat, pahala pun dapat, yang sangat banyak betul. Berjalan ni bagus. Kalau kita jadi malas exercise, jalan je. Sekali-sekala kita kena buat lepas subuh kan. Tentu buat sekali. Subuh seramai Zohor. Zohor pun ramai dari sini kan. Subuh seramai Jumaat. Lepas tu jalan pusing taman kampung ni. Jalan tak apa, nak lari-lari, loroi kai pelikat malu orang. Aduh, nak jalan, berjalan saja-saja jalan, morning walk betul. Bagus ya tuan-tuan, beri kesihatan. Bagi kita ni semua geng macam-macam lah, tak apa sihat, lepas tu kedawa pula macam-macam, dan tarik lah apa semua kan. Maknanya yang mendahului kita daripada untuk kesihatan ni adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Bani Salamah juga ingin pindah dekat dengan masjid,
Maka Allah turunkan ayat daripada surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang akan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yakni Lauh Mahfuz. Sabda Nabi SAW, inna atharakum tuktabu, sesungguhnya bekas tapak kaki kamu melangkah ke masjid dicatat oleh Allah Ta'ala, maka mereka tidak jadilah berpindah, mereka kekal di rumah mereka. Jadi apa saja benda baik yang kita buat di satu lokasi, lokasi itu akan jadi tempat saksi kita esok ke akhirat. Kita main masjid, kita main kuliah, kita buat benda baik, buat derma ke apakah, perkara yang kita buat tu esok kawasan sekitar bumi atau apa saja, dia akan jadi saksi untuk kita. Dalil dia mana? Dalil dia yang kita belajar masa azan dulu. Siapa yang azan tidak didengari oleh benda yang pokok ke, batu ke, apa saja benda ringan, dia akan jadi saksi esok ke akhirat. Demikian buat benda yang baik akan jadi saksi, demikian juga buat benda jahat akan jadi saksi juga esok ke akhirat. Apa-apa tempat yang kita buat jahat, tempat tu akan jadi saksi, kata dia ni pernah buat jahat di belakang. Di antara kelebihan berjalan kaki dijalankan dalam sebuah hadis Nabi SAW, an Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tami yaum al-qiyamah. Kata Sayyidina Abu Buraidah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan berita gembira kepada orang yang banyak berjalan kaki ke masjid pada waktu gelap untuk solat subuh dan isyak, mereka akan dapat cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Ini kelebihan yang lain pula. Orang berjalan kaki di waktu yang gelap. Waktu zuhur ada pahala, waktu maghrib ada pahala, waktu subuh ada pahala, waktu asar ada pahala. Dalam banyak ni, dua pahala dia lebih sikit daripada orang subuh dan maghrib, subuh dan isyak. Sebab apa subuh dan isyak ni lebih pahala? Sebab usaha kita dia lebih. Semayang zuhur, semayang dapat pahala, tapi tak banyak macam subuh. Semayang asar, semayang dapat pahala, tapi tak banyak macam isyak. Sebab apa dua waktu yang Nabi fokus? Kerana kebiasaannya dua waktu ni memberatkan orang nak bangun, nak gerak. Pertama subuh, nak bangkit main semayang subuh tu dia berat, tapi nak bangkit dia kerja dia ringan. Dia boleh bangkit pukul 5.30, 4.15, sebab bas kilang main pukul 5.30, dia nak bersiap lambat, dia bangkit awal. Tapi bila hari dia cuti, dia tak semayang subuh. Maknanya kita hanya bangkit untuk dunia saja, untuk akhirat tak bangun. Jadi nilai kita bangkit semayang subuh dikira oleh Allah SWT. Lebih susah kita bangun, lebih banyak pahala. Bangkit, ada orang dia pergi semayang subuh, dia senang dia pergi semayang, dia pergi tandas, dia pergi semayang. Ada orang jadi kencing tak lawan, azan 6.30, pukul 6 dia kena bangun, dia pergi tandas dah. Sekali kencing keluar lagi sikit, 6.10, sekali 6.15 keluar, baru dia boleh salin kain, dia boleh semayang. Proses dia lambat, proses lambat, pahala lebih. Ada apa-apa penyakit menyebabkan kita ni apa-apa penyakit kan? Bangun juga subuh, pahala lebih. Semalam tak boleh tidur, kena gangguan dengan jin ifrit, kena tindih, susah sangat kepala otak ni, tak bangkit semayang subuh boleh? Boleh, tapi pahala dia lebih. Kadang-kadang jin dan syaitan ni dia tak mau bagi kita semayang subuh. Apa plan dia? Plan jarak jauh. Dia akan bagi, dia kacau baby-baby kecil, anak kecil, dia ganggu budak tu, dia bagi budak tu teriak. Mak dia dukung, bapak dia dukung, dodoi, bagi susu tak mau, susu badan tak mau, dodoi tak mau. 2:30 pagi duk lagi. Kita bagi kat dia ni, mak dia dukung, bapak dia dukung, mak dia dukung, bapak dia dukung.
Dia kebiasaannya kalau baby kecil ni, jangan bagi orang tengok waktu maghrib. Waktu maghrib tu, fa inna syaitana yantashiru hina izin, waktu yang syaitan sangat aktif. Hadis riwayat Imam Muslim, itu dalil dia. Kalau nak pergi tengok baby orang baru beranak, baby awal, kira apa? 8.30 pagi ke, 9 ke, 10 ke, 11, 12, 1, 2, 3, azan 7.30, 6.30 lah. Jangan pergi orang tengok baby baru beranak pukul 7.30. Sebab waktu tu waktu dekat maghrib dah. Kalau orang main tengok pun kata baby duk susu badan ke apa, jangan bagi dia tengok baby tu. Sekali dia balik, dia menangis. Sebenarnya menangis tu tuan-tuan, dia bukan nak kacau baby, dia nak kacau mak bapak. Mak dukung, bapak dukung. Mak dukung, bapak dukung. 2.30 sampai pukul apa? Sampai 5.30. Letak katil dia menangis, letak katil dia menangis, letak buai dia menangis. Pukul apa dia tidur? 5.30. Mak bapak tidur 5.30. Ada nak bangkit subuh 9.30 dah bangkit, duduk lah. Allah abang terlena, memang lena. Set jam pun takkan bangkit. Jadi syaitan dia percaya sebenarnya fokus dia bukan untuk baby tadi tu, fokus dia untuk anak-anak dan untuk mak bapak. Jadi bila dia nak rosakkan mak bapak, anak-anak ni, maka kita hati-hati. Baby menangis malam, baca ayatul kursi, baca kuat, tapi baca sebiji-sebiji, jangan baca laju. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Satu baca. Tak berhenti juga ustaz. Baca 3 kul. Kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tak berhenti juga ustaz. Amanar rasul lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Amanar rasul la yukallifullah. 3 ni yang ulang. Ayatul kursi 3 kul, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ulang tu ya. Itu starter kit. InsyaAllah dia berhenti untuk malam lah. Dan kita selalu pergi masjid, baby menangis pukul 12, jiran main cari kita lah. Nak cari orang berubat lambat lah. Haji boleh tak main rumah saya, cucu saya duduk menangis, boleh tak tolong? Kita kata saya tak tahu, aku tak pandai benda-benda ni semua, lantak lah, cucu hang sendiri hidup. Takkan cakap ke tu, pilah kat dia, pegang baby tu, tutup mata dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dia tak selesa, bawa atas sikit je ni, bagi tinggi aja, jangan bagi dia nampak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kerana kita nak bina hijab antara dia dengan jin syaitan tadi tu, supaya dia tak nampak. Dan kita ingat di hati lah, wahai jin, wahai syaitan yang ganggu budak ni, mak pak dia nak tidur, budak ni nak tidur, ingat di hati, cakap dengan dia, wahai ifrit, wahai jin yang ganggu dia nak tidur, ulang balik Allahu la ilaha illa huwa. Ulang. Mungkin kita kena ulang 10 minit ke, 15 minit ke, 20 minit ke, beberapa kali ulang tu, dia akan pelan-pelan berhenti, dan letih berhenti, letih menangis, dia akan tidur. Kebiasaannya lah. Tapi saya abang, jangan sombong pula. Lagi balik rumah, isteri tanya abang pergi mana? Abang pergi ngaji kat dia tu tadi tu, cucu Haji Zain. Betul macam mana? Diam budak tu, bawa betau siapa aku. Belagak memang pun budak tu baru pertama kali. Jenis tu Tuhan tak mau bagi apa-apa jenis tu, dia belagak awal. Cerita hak dia ni mengaji berhenti tu, besok pagi tersebar di kalangan masyarakat viral lah. Pak Haji ni bagus, dia mengaji. Dan kita pun start pada malam tu, pagi syak dia dah kerja, pengamal perubatan.
Kalau dia menangis teruk lagi esok pagi tu, maknanya tu kena pergi cari orang lebih pakar lagi lah. Yang ni kit bantuan sementara. Hak jenis anduh kat tangan, hak luka sikit-sikit, macam tu boleh lah sikit-sikit. Saya pun tak apa pandai, saya tak belajar secara officially, tapi dah ustaz orang panggil, takkan nak kata tak tahu. Baca juga lah ayatul kursi dan beberapa ayat tadi tu, insya-Allah dia akan reda dan senyap. Kalau tak senyap juga, mungkin bacaan itu tak betul juga. Di antara kelebihan berjalan kaki ke masjid di jalan sekali ni macam mana? Dia akan dapat cahaya yang sempurna di akhirat. Okey, jadi jalan kaki ni di subuh dengan isyak jalan kaki. Daripada hadis ni juga kita nak bagi tahu kata apa? Kata di zaman Nabi SAW tu gelap. Dia tak ada cahaya yang betul. Macam kita sekarang ni cahaya kat jalan tak ada. Kat masjid pun bila malam gelap. Ustaz tahu mana gelap ni? Nabi bagi tahu bila orang jalan kaki subuh isyak. Sebab tu juga orang munafikin tak main sembahyang subuh. Sebab tak ada faedah mereka main sembahyang. Mereka main sembahyang ni supaya orang nampak kata mereka ni adalah bukan munafik. Kalau mereka main sembahyang waktu gelap, dia tak dapat mileage di kalangan pandangan mata orang. Dia masa sembahyang tu yuraunan nas. Dia sembahyang supaya orang tengok dia. Sembahyang ni tengok Abu Bakar masuk. Baru Abu Bakar tahu kata aku ni orang bagus. Aku ni bukan munafik. Lagi masuk pula Saidina Umar. Baru dia tahu. Baru nampak aku ni kena sembahyang cerah-cerah. Tapi benda tu tak ada bila subuh. Subuh gelap. Jadi tak tahu sampai main tak main apa semua. Tak apa perasan. Jadi dia ambil peluang tak main sembahyang. Isyak pun sama. Isyak pun sama. Kalau kita isyak drama pakat dah start tak main lah. Maghrib dia ada mazhab main sembahyang maghrib dia. Isyak dia takkan nampak. Ada jadi mazhab tu macam-macam mazhab lah. Jadi kita pastikan dua waktu tu kita dapat sembahyang. Terima Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pada hari itu Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka, sampai mereka doa, ya Allah sempurna kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini nanti di mahsyar, di akhirat nanti. Orang yang selalu main masjid, orang yang beriman pada Allah terutamanya yang selalu main masjid, maka dia dapat cahaya yang sempurna. Dikala orang gelap, susah dan payah, dia dapat cahaya. Apa dia buat di dunia ni? Dia beriman dan beramal soleh, dan cahaya yang lain ada berkaitan dengan main sembahyang kat masjid. Termasuk juga cahaya ambil wudu lebih daripada had. Ini had tangan kita ambil lebih. Ini had kepala kita ambil lebih. Setiap lebihan tu akan jadi cahaya esok ke akhirat. Dan cahaya itulah Nabi akan kenal umat dia esok ke akhirat. Orang tanya, wahai Rasulullah SAW, manusia ramai esok, macam mana kamu nak kenal umat kamu yang mana? Umat Bani Israel ada, umat Nabi Nuh ada, umat Nabi Daud ada. Ramai lah, macam mana kenal? Nabi SAW tanya, kalau ada banyak ekor kuda yang hitam, ada seekor je kuda putih, senang tak apa kenal? Dia kata senang lah kenal, sebab colour dia lain daripada orang. Demikian aku dapat kenal umat aku esok ke akhirat dengan cahaya wudu daripada kat dunia. Orang yang semayang, orang yang main semayang, orang yang semayang ambil wudu, dia ada cahaya, dan Nabi SAW boleh kenal umat dia melalui cahaya tersebut. Jadi saya doa ke Allah SWT, semoga semua tuan-tuan yang main hari ini dianugerahkan oleh Allah cahaya sempurna nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bulan depan dah lagi ke Ramadan? Ramadan dan
Ada sekali lagi. Lepas tu baru kita masuk Ramadan. Kita akan tengok kelebihan doa masuk masjid yang digeruni syaitan. Kelebihan doa masuk masjid yang digeruni oleh syaitan. Nanti kita jumpa dalam siri akan datang nanti, insyaAllah. Bulan puasa nanti ahli jawatan kuasa umum lah, macam mana jadual khusus sunat. Kalau ada subuh kita jalan. Kalau program tu diganggu atau ada jadual lain, nanti tuan-tuan tunggu ahli jawatan kuasa akan keluarkan program kita untuk dalam bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa radina wa rad'ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.